Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia ataupun dengan Singapura, di Singapura. Hari ini kita akan berhadapan dengan sentiasalah yang menyaksikan Al-Kuliah pada setiap petang Jumaat. Dan selagi tak kiamat selagi itulah ada Al-Kuliah, dan kita hari ini bersiaran di booth Kota Ilmu Sempenajum Heboh Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan bercakap tentang satu topik yang memang saya rasa sangat-sangat pentinglah dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita melihat kepada hubungan baik antara sesama masyarakat kita yang bernama Islam ataupun Muslim, kita lihat macam renggang saja, macam retak menunggu belah, ataupun kita lihat dalam jiran pun macam orang kata apa, jangan jaga tepikan orang, ataupun dalam keluarga pun kadang-kadang sampai berebut harta pusaka, sampai sanggup berbunuh-bunuhan. Itulah tajuk kita, iaitu ukhuwah. Ukhuwah iaitu nak jaga persaudaraan sesama kita yang bernama Muslim, apatah lagi kalau dia adik-beradik. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, saya sebenarnya berada di Kelantan ni seronok sebab macam-macam boleh makan. Kalau datang Kelantan tu, kalau tak makan nasi dengan budu tidak sah. Tak sah tu batal lah. Di tuan-tuan rumahnya, kadang dia ada ayam perucik, sedap ayam peruciknya. Kalau pagi-pagi boleh makan teri mandi. Ada puteri tak mandi? Tak ada. Semua puteri mandi. Lompat tikam pun ada juga. Jadi seronok datang Kelantan. Dan bersama saya, orang Kelantan yang cun-melecun pada petang ini untuk bersama dengan Al-Kuliah. Saya perkenalkan yang baju merah-merah tu, pink-pink tu, yang comel-comel, iaitu Ahli Jawatankuasa Puspanita Jabatan Pelajaran Kelantan. Senyum sikit. Masuk TV tu. Dan juga nak meraihkan juga kehadiran siswa dan siswi Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kelantan ataupun KIAS. Senyum sikit. Dan juga seluruh rakyat negeri Kelantan Darul Naim yang turut serta dalam booth Kota Ilmu pada petang ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada. Dan bersama saya dan puan-puan pada petang ini sebagai orang kata panelisnya ialah tak lain tak bukan, kita ambil dua-dua rakyat Kelantan lah, orang Kelantan lah yang berkhidmat di Kelantan. Yang bahagia Ustaz Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman, pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kelantan ataupun KIAS. Assalamualaikum Ustaz Doktor. Dan sebelah Ustaz yang dihormati Datuk Abdul Rahim Haji Hanafi, Ketua Polis Kelantan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tuan puan hari ini, kalau anda yang berada di hadapan saya bertanya ke soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kita, yang menepati tajuk kita, perbincangan kita, ada penaja-penaja dan hadiah yang akan diberi kepada tuan-tuan dan puan pada petang ini, iaitu daripada produk Jus Tok Guru. Tuan-tuan, ni depan saya ni jus Tok Guru. Okey, tuan puan, kalau anda bertuah pada petang ini, barangkali inilah habuannya. Ni contohnya, ni jus Tok Guru ada dalam ni. Tuan puan, itu kalau anda berjaya memberikan soalan yang terbaik kepada Al-Kuliah Al-Panel. Dan juga kepada, kita ucapkan terima kasih kepada Galeri Ilmu Sedang Berhad yang sudi menaja majalah tajaan mereka. Satu Anis, satu Aso. Anis ini untuk bentuk perempuan yang solehah macam depan kita sekarang lah, ya. Dan juga untuk Aso, itu bagi kanak-kanak. Okey, tuan perempuan, tanpa buang masa kita teruskan kepada Al-Kuliah kita. Tajuk kita ialah ukhuwah. Jadi tuan dan puan, saya nak teruskan dari bahagian Dr. Abdul Basit. Doktor, kalau kita lihat surah Al-Imran ayat 112, Doktor, Allah menceritakan bahawa manusia ni hina sebenarnya. Manusia ni hina kecuali dengan dua sebab, Doktor. Satu, berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu hubungan baik dengan Allah. Satu, ada hubungan baik dengan manusia. Jadi boleh tak Doktor kupas ayat ini dengan topik kita ukhuwah, dan bagaimana tips ataupun panduan untuk menjaga ukhuwah kita? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Fauzi selaku pengacara Al-Kuliah pada petang ini. Yang berbahagia Datuk, para penonton yang bersama di sini, dan juga para penonton yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk membincang satu tajuk yang amat besar, iaitulah tentang al-ukhuwah. Kalau apabila disebut tentang al-ukhuwah ambil daripada perkataan akhun dengan makna saudara.
akhun, ikhwan ataupun akhawat. Bila sebut tentang ukhuwah, makna persaudaraan. Karena itulah bila kita sebut tentang persaudaraan, persaudaraan yang paling kuat, yang paling kukuh, iaitulah persaudaraan dalam Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apabila disebut tentang persaudaraan Islam, kita sudah tahu dari sudut ta'rif ukhuwah makna persaudaraan. Karena itu apabila kita pergi nak ziarah sahabat-sahabat kita, nak ziarah kawan-kawan kita, kita akan sebut untuk menguatkan ukhuwah. Karena di sana ada satu lagi hubungan manusia sama manusia dipanggil silaturrahim. Perhubungan yang melalui rahim perempuan. Ini dia panggil zawil qurba ataupun keluarga. Maka kita perlu meneliti perbezaan di antara ukhuwah dengan silaturrahim. Kerana masyarakat kita mungkin mereka tidak nampak perbezaan di situ. Datang ke rumah, dia kata tujuan kami datang ni untuk hubung silaturrahim. Sedangkan mereka hanya berkawan. Kalau nak hubung silaturrahim, maka mereka kena datang meminang anak tuan rumah tu untuk dijadikan menantu atau apa saja. Barulah di situ bermulanya silaturrahim di antara kawan sehingga mereka menjadi besan dan sebagainya. Itu dari sudut ta'rif. Apabila disebut tentang ukhuwah, kepentingannya dalam Islam, tuan-tuan para penonton sekalian boleh lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke Al-Madinah Munawwarah, di antara program besar, program mega yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah al-ikha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar. Kerana waktu sebelumnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kabilah-kabilah yang ada di Madinah termasuk Al-Aus dan Al-Khazraj, dua kabilah yang besar, dan dicampuri dengan orang kabilah yang lain, iaitulah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ini. Mereka telah pun berperang sesama sendiri yang disebut dalam kitab selama 120 tahun peperangan. Allah SWT telah mengungkit keadaan yang landscape yang berubah dengan kedatangan Rasulullah SAW itu, iaitulah dengan firman Allah Ta'ala, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah wahai manusia, nikmat Allah Taala yang telah dianugerahkan kepada kamu. Pada awal, peringkat awal kamu bermusuh-musuhan. Peperangan yang berlaku selama 120 tahun. Satu sejarah yang begitu panjang yang berlaku. Peperangan yang terakhir sekali sebelum kedatangan Rasulullah yang dikenal dengan nama Harbu Bu'as. Di mana Harbu Bu'as ini 5 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW, merupakan peperangan yang terakhir berlaku di Madinah. Kemudian apabila Nabi kita sampai di Madinah, Rasulullah SAW telah al-ikha, telah membuat persaudaraan di antara dua kabilah ini. Maka di sini kita nampak Nabi SAW telah bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Bandingan orang mukmin dalam berkasih sayang, tolong menolong seperti satu jasad, jasad yang satu. Iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh anggotanya lain juga tak dapat tidur, walaupun sakitnya di ujung jari ataupun sakit gigi. Kerana itu menunjukkan bahawa wahdatul ummah, kesatuan umat itu. Tadi Ustaz Fauzi juga menyebut tentang apa dia tip bagaimana kita nak memperkukuhkan persaudaraan supaya tidak menjadi persengketaan. Saya teringat satu peristiwa besar yang telah diceritakan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, seorang pendeta Yahudi yang telah mengenali sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurah, bahawa Nabi akhir zaman yang datang ini begitu sifatnya yang telah tersebut. Kata Abdullah bin Salam, sewaktu aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar ceramah yang pertama ataupun kuliah yang pertama Rasulullah di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, ya ayuhan nas afshus salam. Wahai manusia, hendaklah kamu sebarkan salam di kalangan kamu. Main ini tip bahawa menyebarkan salam ini boleh merapatkan ukhuwah. Tapi kalau kita jumpa dengan orang lalu je, buat tak tahu je, jeling pun tidak, senyum pun tidak, salam lagi tidak, maka kita akan terasa, apa sebabnya orang ini dengan saya? Ada masalah apa?
Yang kedua, wa at'imut ta'am. Yang kedua adalah banyak buat jamuan. Yang ketiga, wasilul arham, hubungi silaturahim. Dan yang keempat, wasallu billail wan nasu niyam, adalah kamu sembahyang malam dalam keadaan orang lain sedang tidur. Maknanya 3 asas perhubungan dengan manusia yang Nabi telah letakkan dan diberi. Yang keempat, hubungan dengan Allah. Itulah di antara tip yang dapat kita kutip dalam masa yang ringkas ini. Sekian dulu. Terima kasih yang bahagia Dr. Abdul Basit. Itulah tuan perempuan, ukhuwah kita takkan sempurna ataupun manusia takkan jadi mulia selagi mana tidak ada 2 benda. Satu, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hubungan baik dengan sesama manusia. Dan kita akan beralih kepada yang dihormati Ketua Polis Kelantan kita, Datuk Abdul Rahim Haji Hanafi. Sebenarnya nak dapatkan Datuk ni payah sebab dia sibuk tuan perempuan. Satu Kelantan dia jaga, malah ada kontak pula dengan orang kata apa, keselamatan tempat-tempat lain. Jadi kita bertuah hari ini dapat jemput Ketua Polis Kelantan untuk bersama-sama dan kuliah pada petang ini tentang ukhuwah. So Datuk, cerita bab tentang keselamatan ni. Apa kepentingan ukhuwah Datuk supaya keselamatan negara ataupun negeri terjamin sampai bila-bila Datuk? Ni ada kaitan tak keselamatan dengan ukhuwah? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang berbahagia Ustaz Fauzi, sahabat saya Dr. Abdul Basit, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada pandangan saya, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera adalah impian bagi seluruh manusia di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, saling bergantung antara satu sama lain. Alam ciptaan Tuhan juga bergantung antara satu sama lain bagi membolehkan manusia meneruskan kehidupan. Manusia yang beramanah, manusia yang berakhlak tinggi, manusia yang mementingkan keselamatan, keamanan, akan diangkat martabatnya melebihi jika dibandingkan manusia-manusia yang lain. Perpaduan ataupun ukhuwah adalah faktor penting dalam memastikan keamanan dan kemajuan negara tidak tergugat demi memastikan luasan yang dirancang tercapai. Jika kita mengimbas kembali, di awal kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di mana ataupun di ketika itu perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, agama, budaya dan juga berbeza adat Islam, di mana di tahap yang rendah dari segi perpaduan. Keadaan ini diburukkan lagi ekoran daripada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Yang mana telah merencatkan usaha kerajaan untuk membangunkan negara kita. Hasil daripada itu, prinsip rukun negara dihasilkan setelah melihat perpecahan yang berlaku antara 13 Mei 1969. Demi meningkat dan juga membina perasaan dan semangat cintakan negara di kalangan rakyat Malaysia, rukun negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Usaha ini diteruskan untuk kekal sebagai panduan kepada rakyat Malaysia di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan juga kampung-kampung. Pada 3 bulan April 2009, kita perhatikan di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan konsep satu Malaysia yang bertujuan untuk menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, dengan tujuan untuk memantapkan perpaduan serta keamanan dan bersama-sama membangunkan negara. Mari kita renung sepotong ayat Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna alaihim bibarakatin minas sama'i wal ard. Bermaksud jikalau sekiranya penduduk-penduduk dalam sebuah negeri ataupun sebuah negara itu terdiri pada orang yang beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka
barakah daripada langit. Barakah di sini ialah dari segi nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan. Negara kita sekarang ini tidak ada unsur-unsur apa boleh mengancamkan keselamatan. Dan kita tidak bimbang kalau kita menunaikan fardu ataupun kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana sahaja, di masjid, di surau, tidak ada jangkap sama, tidak ada boleh mengancamkan keselamatan pada diri kita. Saya rasa pandangan saya itu saja, Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih yang dihormati Datuk Abdul Rahim Haji Hanafi, Ketua Polis Kelantan. Jadi tuan dan puan itulah tentang ukhuwah. Saya nampak Datuk cakap begitu tegas sekali sebagai seorang Ketua Polis Kelantan yang bagi nasihat kepada rakyat sebenarnya supaya pakat-pakat jaga supaya kita hidup makmur. Dan tempat lain kita lihat, kalau tempat lain dan puan susah nak semayang pun kena tembak dan sebagainya. Jadi tempat kita alhamdulillah itulah barakah dikatakan turun dari langit ataupun keluar dari muka bumi. Apa pun perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Allah, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua sebab setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan kita teruskan tajuk kita ukhuwah. Dan di hadapan saya ini ada ramai muslimat-muslimat daripada negeri Cik Siti. Welcome back. Jadi rasanya tak kata apa, tak seronok lah kalau kita tak bagi peluang dan chance kepada mereka untuk tanyakan soalan kepada ahli panel. Saya persilakan tak lain tak bukan yang bahagia Haji Hasnah Muhammad sebagai pembuka tirai. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tujukan soalan kepada yang berbahagia Datuk Rahim Hanafi. Bagaimana jika kita sahaja yang terhegeh-hegeh memulihkan silaturahim, namun di pihak sebelah sana berlagak sombong dan tetap menyakitkan hati? Adakah kita perlu tetap bersabar dan kita kembali berlagak sombong dengan niat untuk menyedarkan dia? Ya, okey. Sekian, terima kasih. Sama. Siapa yang sombong dengan Haji Hasnah ni? Ada orang sombong ke dengan Haji Hasnah? Ya, Haji Hasnah dalam perempuan dia. Jadi itu barangkali itulah berlaku pada kita sebenarnya barangkali ya, bukan Haji Hasnah. Tapi itulah gambarannya dalam perempuan. Adakah perlu kita terhege-hege minta maaf lah saya buat salah, padahal kita tak salah pun kan? Sebab nak jaga demi kepentingan ukhuwah kita pun tak apalah, biarlah kan. Nah, macam kita terhege-hege pula ataupun lantak dia lah. Kita sombong pula. Jadi barangkali inilah sebagai orang kata apa, menjamin keselamatan sebuah negeri, Datuk. Barangkali apakah nasihat Datuk ni tadi dia? Apakah kita perlu terhege-hege minta ampun, minta maaf dia pada dia salah? Ataupun kita kena tunjukkan kita ni sombong juga. Biar dia tahu di mana hebatnya kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita renung dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam surah ini memang jelas memerintahkan kita supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Maksud tali di sini ataupun ayat Quran ini bihablillah, tidak dikata bil wahyillah ataupun bil Quranillah. Kenapa? Wa'tasimu bihablillah. Menunjukkan di sini agama Islam ini terlalu panjang. Sejak daripada Nabi kita diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah selama 23 tahun sejak baginda diutuskan sebagai Rasulullah. Memang wujud perbalahan di antara umat Islam sama umat Islam, antara yang bukan Islam dengan bukan Islam. Tetapi pada pandangan saya, dalam hak-hak kejiranan ini terdapat beberapa hak. Ada golongan yang
mempunyai satu hak. Iaitu satu hak maksud saya di sini ialah kita berjiran dengan orang yang bukan Islam. Itu satu hak. Hak dia sebagai jiran. Ada juga golongan yang punya hak dari segi kejiranan ataupun kemasyarakatan ini. Maksud di sini dua hak. Yang pertama, dia punya hak untuk sebagai jiran. Yang kedua, dia punya hak sebagai Islam. Ada juga golongan yang punya tiga hak. Tiga hak maksud saya di sini ialah yang pertama, hak sebagai waris ataupun kaum kerabat. Yang kedua, hak sebagai jiran. Dan yang ketiga ialah hak sebagai Islam. Ada tiga golongan masyarakat yang pada pandangan saya. Jadi kalau kita tengok kesimpulannya, walau apa sekalipun ia terhegeh-hegeh ke, tersengih-sengih ke, tak nak baik dengan kita, kita berpeganglah kepada ayat yang saya bacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Dirahmati Datuk. Orang yang tinggi nilainya di sisi Allah ialah orang yang merendah diri ataupun tawaduk, dan orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah. Dan kalau kita sombong juga dengan kita Allah Taala benci. Baiklah, kita jangan sombong, biarlah kita bukan tergegeh, kita merendah diri. Bukan dengan dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita tengoklah apa kata Hajah Kartini. Silakan Hajah Kartini, ada komen ke, dia nak mengadu apa-apa ke? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tujukan soalan saya ni kepada Ustaz Dr. Abdul Basit. Sila Ustaz jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan baiklah kamu diam seandainya kata-kata kamu itu mengguris dan menyakiti hati orang lain. Ada orang kuat dalam ibadat tapi kasar dalam gurauan dan kata-kata. Sila Ustaz Doktor jelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hajah Kartini. Saya jarang-jarang dengar orang Kelantan nama Kartini ni. Jarang-jarang. Kalau Mek Ning tu ada. Kalau Kartini payah. Apa pun inilah Ustaz, soalan dia tentang memang kurang ibadat tapi katanya ya Allah pedas sungguh Ustaz. Pedas. Sampai ulu hati dia menyengat. Jadi apa pandangan Ustaz tentang hadis lebih baik diam daripada cakap benda-benda yang menyakiti hati orang. Silakan Doktor. Terima kasih pada puan yang bertanya. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Jadi hadis ini memang satu hadis yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan satu kalimah yang besar, iaitulah dengan sabdanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan percayakan hari akhirat. Maka yang pertama diarahkan fala yu'zi jarahu, jangan sekali-kali dia menyakiti jirannya. Kemudian diikuti dengan fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia hormat, memuliakan tetamu yang datang. Yang ketiga, fal yaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Yang menjadi pokok persoalan kita ini, masyarakat kita suka bercakap. Dan ada kalanya puan tanya tadi menyebut tentang ada orang yang ibadatnya kuat. Mungkin sembahyangnya, salatnya banyak, tetapi apabila dia bercakap kasar dengan orang, maka ini tidak melambangkan akhlak yang mulia. Karena itulah saya nampak di zaman kita hari ini, masalah percakapan ini masalah yang tidak terkawal hari ini. Ikut kategori manusia, penyakit yang tidak terkawal, wabaknya, dan saya percayalah Datuk Ketua Polis pun mungkin susah nak kawal benda ni. Sebab aktanya tidak ada, tetapi aktanya duduk di hati dan iman seorang itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan pada hari akhirat, ini je akta yang boleh menyekat. Kerana itu kita nampak di mana-mana saja orang akan bercakap tentang apa yang dia nak cakap. Orang yang di kedai kopi cara dia, hatta orang yang duduk dalam masjid pun tak selamat. Lepas je Assalamualaikum, pergi cari kawan juga atas masjid, mengumpat orang dalam masjid.
Kalau di luar masjid, satu dosa. Dalam masjid, tambah lagi di tempat yang begitu mulia. Kerana inilah Nabi kita SAW telah beri peringatan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Seorang hamba itu bercakap dengan satu kalimah, dengan satu ucapan. Ma yatabayyanu ma fiha. Sedangkan dia bercakap benda yang dia tak pasti pun. Saya dengar orang tu cakap. Saya dengar orang ni kata. Buat tuduhan kepada orang melulu contohnya. Ustaz tu macam ni, orang tu macam ni. Sekarang ni tidak ada orang selamat. Yang jadi persoalan lebih besar daripada itu lagi, dia boleh pula menafsirkan hati orang tu. Saya kenal dia orang ni, hati dia pun saya tahu dia ni tak betul. Macam mana pula kita boleh menafsirkan dalam hati orang? Punyalah kehebatan manusia bercakap hari ni, memang mengalahkan apa-apa ahli tafsir zaman dulu. Dia boleh tafsir pada orang. Saya tahu apa maksud dia. Bagaimana kita boleh korek dalam hati orang. Yang sepatutnya, kalau ada berlaku apa-apa persoalan dalam masalah ini, yang sepatutnya orang yang berhak ditanya, iaitulah tuannya sendiri. Dipanggil orang tu, ya akhi, kita berukhuwah sekarang ni. Ya akhi maknanya, ya wahai saudaraku. Apa maksud yang anta kata, yang tuan kata, yang saudara kata kepada saya, begian-begian, begini-begini. Barulah dia boleh tafsir dengan baik. Ini tidak. Kita pergi orang lain pula yang menafsirkan kita. Seolah-olahnya dia peguam yang dilantik oleh orang tu. Maka Nabi kita SAW bagi peringatan, apabila kita bercakap. Sama ada bercakap kasar atau tidak kasar. Tetapi yang pentingnya percakapan kita tidak mempunyai fakta yang jelas. Maka orang ini, kata Nabi SAW, yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Orang ini akan dihumban ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Maka ini satu persoalan yang perlu diambil perhatian. Apabila seorang sahabat bertanya, apakah kita diambil kira wahai Rasulullah dengan persoalan, dengan perkata-kata yang kita sebut? Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang akan dihumban ke dalam neraka wal iyazubillah hanya hasil daripada kata-katanya sendiri. Masalah bercakap kasar dengan orang, dengan kawan kita ke, dengan anak-anak kita ke. Ada setengah bapa ni dengan anak ni, Masya Allah, sumpah-sumpah aja, seolah-olah bukan anak dia. Jadi semua perkara ini kita perlu tukar persepsi kita, kerana percakapan yang baik itu di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sajalah respon saya kepada soalan puan kita tadi. Sekian, terima kasih doktor. Saya tengok hadis Nabi SAW cerita tentang seorang perempuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, puasa sunat siang hari punya banyak, mulai qiyamul lail malam hari punya banyak, tapi dia suka menyakiti jirannya dengan mulutnya, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Perempuan tersebut dalam neraka. So jagalah mulut kita dan perempuan. Apa pun, saya nak jaga mulut saya. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini, insya-Allah. Saduman ya Rab ya Muhammad, Lailatul Aini, ya Allah wahai Lailatul Aini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada anda semua di mana sahaja anda berada. Kita berada dalam Al-Kuliah, tajuknya ialah ukhuwah. Kita ketepikan kepentingan peribadi dan perempuan demi menjaga ukhuwah sesama umat Islam terutamanya. Dan yang paling pentinglah kena ada sifat sabar dalam diri kita. Sabar, sabar dan sabar. Dan orang yang paling sabar dalam majlis inilah Hajah Wan Sabariah. Kita jemput Hajah Wan Sabariah. Kalau ada soalan silakan Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kemukakan satu soalan kepada Datuk. Adakah batas-batas perhubungan antara Muslim dengan non-Muslim? Sila perjelaskan Datuk. Terima kasih. Terima kasih Hajah Wan Sabariah bin Wan Ahmad. Jadi ni untuk Datuk ya, apakah batas-batas perhubungan antara Muslim dengan non-Muslim ataupun yang bukan Islam? Datuk minta Datuk jelaskan dari perspektif Datuk lah sebagai jaga ukhuwah jugalah ni, persaudaraan dalam bentuk kenegaraan dan keselamatan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita kembali kepada perlembagaan persekutuan, di mana agama Islam adalah agama rasi bagi negara kita. Walau bagaimanapun agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai
yang mana setiap orang di negara ini berhak untuk menganuti agama masing-masing. Allah telah mencipta manusia berpuak-puak dan berbangsa-bangsa supaya kita berkenalan antara satu sama lain, yang mana di antara adab dan batas yang dilakukan oleh umat Islam adalah berbaik sangka. Berbaik sangka, Ustaz Fauzi, berbaik sangka terhadap mereka dan bekerjasama di antara satu sama lain. Kalau kita renung dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Kalau kita tengok ayat ini, wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenali antara satu sama lain. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takwa di antara kamu. Dalam konteks hidup masyarakat pada hari ini yang berlainan agama, berlainan bangsa, budaya dan adat resam, maka kita hendaklah yang pertama mengelak daripada menimbulkan prasangka dan andaian negatif terhadap bangsa dan agama lain. Yang kedua, lebih prihatin dan juga peka terhadap sensitif ataupun sensitiviti terhadap sesuatu kaum bangsa dan agama. Yang ketiga, memperbanyakkan seperti mana yang dikatakan oleh sahabat saya tadi yang berbahagia Al-Ustaz Dr. Bashir, iaitu memperbanyakkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan bagi mengukuhkan ikatan ukhuwah. Yang keempat, bersikap proaktif dan prasangka baik terhadap semua lapisan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dan yang kelima, kita hendaklah bersikap terbuka. Kalau kita perhatikan, ada isu-isu yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum, antara agama dan juga antara adat resam budaya kita. Kalau kita perhatikan isu-isu mengenai pembakaran gereja, isu-isu kepala khinzir dibuang di hadapan masjid, dan isu pembakaran surau. Isu-isu seperti ini, para pemimpin telah pun mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga supaya sensitiviti antara kaum dapat dikawal. Itu pandangan saya, Ustaz Fazli. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Dihormati Datuk. Sebenarnya tuan perempuan, kalau kita lihat apa salahnya kalau kita sesama kita Muslim dengan non-Muslim, kita sapa menyapa, kita ziarah-menziarahi antara satu sama lain, kenduri kendara kita hadir, gotong royong, senyum-senyum, tidak ada masalah kan? Itu selagi mana tidak ada menggugat akidah kita, silalah buat. So, saya persilakan Puan Sharifah Faridah. Jika ada soalan untuk ahli panel, silakan Puan Sharifah. Orang Arab ni, Sharifah ni. Imported. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Dr. Basir. Soalan saya, Muslim yang kamil ialah Muslim yang sempurna imannya, iaitu Muslim yang menyelamatkan Muslim lain dari disakiti oleh lisan dan tangannya. Soalan saya, Ustaz, mengapakah hanya lisan dan tangan sahaja yang diberi penekanan? Terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Saya baru nak tanya soalan ni. Dia tahu-tahu hati saya ni. Mengapa lidah dengan tangan je, Ustaz? Kenapa? Kalau sepak boleh ke sepak? Sebab Nabi kata lidah dengan tangan, sepak dengan kaki boleh kot. Jadi nak tanya Ustaz, apakah maksud hadis Nabi SAW tersebut? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Sharifah dan terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Maknanya soalan itu dalam hadis Nabi SAW yang bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu orang yang selamat orang Islam lain daripada lidahnya dengan tangannya. Puan Sharifah sebut tadi tentang kenapa disebut dua perkara ini. Ustaz Fauzi tambah pula, kalau sepak macam mana? Macam boleh juga. Jadi kita kena ingat, dalam Al-Quranul Karim dia sebut, ada kalanya dia sebut yang biasa, seperti seorang itu tak boleh kata kepada mak dia, wala taqullahuma uff, jangan kata uff pada mak. Mungkin ada juga orang berfalsafah, dia kata kalau tak boleh uff, tampar mungkin boleh. Jadi itulah lagi tak boleh. Di sini dalam hadis ini mengandungi hikmat perundangan.
di dalam hadis, ada juga dalam Al-Quran Al-Karim, di sana ada hikmat ataupun rahsia perundangan yang memang cantik kalau kita dapat mengetahui rahsia-rahsia kenapa Allah Ta'ala haramkan benda ini, kenapa Rasulullah SAW galakkan perkara ini, kerana ini akan memberi satu kekuatan kepada kita untuk mengkaji dan menggali serta mengamalkan apa yang ada. Dalam konteks hadis kita ini, Nabi kita tak sebut selamat perkataannya, tapi disebut lidahnya. Kenapa disebut lidah? Kerana lidah inilah di antara perkara alat yang banyak digunakan untuk menyakiti orang lain. Sama ada kita guna lidah ni dengan perkataan, pemari daripada lidah. Mungkin kita tak kata apa-apa, tapi bila orang tu datang, lalu ikut belakang kita, dekat kita, kita jeling dengan kawan kita, kita jelir lidah dengan dia. Dia itu memang tak betul, tak guna punya, jelir dengan lidah. Itu pun termasuk perbuatan jahat ini juga. Jadi itu hikmat. Kenapa Nabi tidak bersabda daripada perkataannya, tapi disebut dengan lidah. Jadi kita nampak, lidah itu lebih umum lagi kerana dia boleh buat semua benda. Buat tuduhan palsu pun boleh, perli orang pun boleh, cerita-cerita lama pun boleh dibongkar kembali dan sebagainya. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, hadis yang mengatakan lidah itu sangat bahaya. Suatu alat yang boleh menghumbankan manusia dengan ke dalam neraka dengan sebabnya. Yang kedua, kenapa disebut tangan di sini? Tangan di sini bukan makna tampar saja ataupun kita pukul orang saja, tapi itulah yang banyak. Yang banyak kesnya berlaku lidah dengan tangan. Ada juga tafsiran ulama mengatakan maksud dengan tangan di sini, yadun di sini dengan makna kuasa. Makna orang ni bila dia berkuasa, dia boleh buat apa saja kepada orang lain. Contohnya orang yang dia tak setuju, kita ni ketua pejabat, minta maaf Datuk tak? Mungkin kita tahan kawan kita tu daripada naik pangkat. Ataupun kita tukar dia pergi pendalaman. Kau tak setuju dengan saya sangat kan? Saya hantar dia pergi ke hulu-hulu negeri contohnya. Ini pun termasuk dalam perbuatan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang, min lisanihi wa yadihi. Jadi kita jangan rasa hairan. Kenapa dua ini saja? Mungkin kerana inilah di antara hikmah kalau kita nak sambung lagi lah. Iaitulah kenapa waktu kita ambil wudu, Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita basuh muka dan basuh tangan. Waktu sampai di kepala, dia tak suruh pula basuh kepala, dia suruh sapu kepala. Jadi alim ulama kita dan tambah lagi kaki. Mungkin apa yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, kaki. Satu lagi. Kerana tiga komponen ini, inilah asasnya untuk manusia melakukan perbuatan yang tak baik bermula dengan mukanya. Kerana muka yang akan tengok dan sebagainya, tangan yang akan laksanakan, kaki yang tolong bawa. Jadi itu di antara hikmah. Kepala kenapa disapu? Sebab kepala ni dia mastermind. Dia tak buat sendiri, dia tak pergi hantuk kepala orang. Jarang-jarang ada juga cerita orang hantuk orang tu dengan kepala. Tapi bukan satu benda yang asas, makna kepala ni dia fikir. Jadi oleh kerana kamu ni kerja berfikir je lah. Jadi cukuplah dengan kita sapu je kepala dia. Itu di antara hikmahnya. Mudah-mudahan Puan Sharifah berpuas hati dengan apa yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Sekian Ustaz Fauzi. Tak puas pun kena puas jugalah. Ya. Jadi orang itulah, kalaulah dengan lidah tangan pun tak boleh, yang lain lagi tak boleh. Kaki tak boleh sepak orang, kentut depan orang pun tak boleh. Walaupun kentut bukan menggunakan mulut ataupun menggunakan tangan. Apa pun puan-puan, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Allah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan Al-Kuliah pada petang ini bersama dengan orang-orang negeri Kelantan sepenujung heboh di Kelantan, dan kita ada sikit masa lagi Ustaz. Saya tanya Datuk dululah. Okey, Datuk, pengamatan Datuk sebagai ketua polis ataupun orang kata apa yang terlibat dengan keselamatan negara lah. Katalah kawasan ini ukhuwahnya rapat Datuk. Kawasan B pula ukhuwah tidak rapat. Jadi bagaimana kadar jenayah di kawasan A yang rapat ukhuwah dengan kawasan B yang tak rapat ukhuwahnya, supaya penonton dapat nilai sendiri betapa pentingnya ukhuwah. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila saudara saya Dr. Abdul Basir bercakap mengenai tangan, bercakap mengenai lidah, saya tambah satu lagi dari segi hati pula. So saya bawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalik adhaful iman. Hadis ini adalah hadis sahih. Sesiapa saja melihat perkara-perkara mungkar, hendaklah menghapus ataupun membuang dengan tangannya. Maksud tangan di sini adalah kuasa yang ada kepada seseorang itu. Kalau sekiranya seorang itu tidak ada kuasa, hendaklah menghapus ataupun membuang dengan kata-kata pabilisanihi, maksud lidah di sini ialah kata-katanya. Kalau dengan tangan, kuasa pun tak ada, nak bercakap pun tak boleh, fabi qalbihi, niat di hati benda-benda yang mungkar itu saya tidak suka berlaku dalam kawasan saya. Okey, kalau kita renung balik pasukan polis dah 200 tahun lebih, mempunyai keanggotaan daripada ketua polis negara sehinggalah yang paling bawah pangkatnya hampir 110,000. So, semua warga PDRM berpegang kepada dua prinsip utama. Yang pertama ialah rule of police. Yang kedua ialah rule of law. Apa yang dikatakan rule of police ialah seperti mana yang termaktub di dalam Akta Polis 1967. Iaitu rule of police ialah memastikan negara ini, memastikan negeri ini, memastikan daerah ini, memastikan kampung ini dalam keadaan aman damai, tanpa diganggu gugat, tidak ada jenayah, tidak ada dadah, tidak ada sumbang mahram, tidak ada gejala sosial dan sebagainya. Itu dikatakan rule of police. Dan satu prinsip lagi yang dipegangkan oleh PDRM ialah rule of law. Rule of law ialah dalam melaksanakan, menguasakan undang-undang itu, kita bertanggungjawab kepada undang-undang itu dan undang-undang itu saja. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah enforcement of law. We are only answerable to the law and to the law alone. Walaupun tugas ini dipertanggungjawabkan kepada polis ataupun PDRM, kerjasama di antara PDRM dengan masyarakat amat memerlukan kerjasama di antara masyarakat dan juga PDRM. Kalau kita perhatikan di mana Ustaz Fauzi bertanya soalan kepada saya tadi, dalam pengamatan saya yang bekerja polis dah lebih 30 tahun, Ustaz Fauzi, Dr. Bashir yang lebih muda jauh daripada saya rasa di merata-rata saya ditempatkan di cawangan jenayah, cawangan itu, cawangan ini dah 13 kali pertukaran. Jadi saya perhatikan di sini memang betul apa yang dikatakan, di mana di kampung-kampung yang mempunyai community policing yang kukuh, mempunyai SRS yang kukuh, neighborhood watch yang kuat, memang jenayahnya amat begitu kurang sekali, di mana wujudnya kerjasama antara satu sama lain di dalam sebuah kampung, dalam sebuah masyarakat dan sebuah bandar, kita wujudkan bandar selamat dan sebagainya. So sebagai penutup dalam soalan yang dikemukakan kepada saya tadi, saya bawa sepotong ataupun ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismil wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Jadi hendaklah kita bertolong-tolong untuk membuat kebajikan ataupun bertakwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan kepada melakukan maksiat dan dosa dan juga perkara kemungkaran. Sekian. Terima kasih. Terima kasih yang dirahmati Datuk. Kita dah sampai hujung rancangan. Ada seminit lagi Dr. Basit. Boleh tak Dr. buat kesimpulan tentang apa kita bincang pada hari ini tentang ukhuwah dan kepentingannya? Silakan Dr. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, Datuk. Alhamdulillah, perbincangan kita hari ini tentang ukhuwah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menekan tentang perkara-perkara yang boleh merapatkan ukhuwah. Kerana itulah Nabi kita jelas menyebut bahawa lam yadkhulul jannata qati'. Mana orang yang memutuskan silaturahim, tidak ada ukhuwah di antara mereka lagi, orang ini tidak akan masuk syurga. Sama juga dengan orang yang sombong tadi, yang tak mau terima apa yang orang nak minta, nak hubung silaturahim, dia tak nak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan beri pertolongan kepada orang-orang yang berusaha untuk merapatkannya, tetapi sebaliknya orang yang menolak untuk perhubungan yang baik, untuk menolak silaturahim, orang-orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama tusifuhumul mal, seolah-olah dia campak, dia telan ke dalam dirinya sendiri abu-abu yang panas. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita ingat, bahawa ukhuwah adalah merupakan asas kepada perpaduan negara,
asas pada perpaduan kampung, asas kepada kesatuan dalam sebuah keluarga. Apabila keluarga itu berukhuwah, maka pada waktu itu masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik dan kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih yang bagi Dr. Abdul Basit, dan itu pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra Kelantan KIAS, dan juga yang dihormati Datuk Abdul Rahim Haji Hanafi Ketua Polis Kelantan, dan juga terima kasih AJK Puspanita Jabatan Pelajaran Kelantan, dan juga siswa-siswi Kolej KIAS dan rakyat negeri Kelantan Darul Naim, dan sesiapa saja yang menonton kuliah pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak, dan insyaAllah kita jaga ukhuwah kita ya. Dan serakat pantun daripada saya, Sorong Papan, Tarik Papan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.